Oh, je. Kita baca. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت السهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Bab berdoa pada istisqa. Istisqa sebagaimana yang kita pelajari pada minggu lepas, maknanya minta hujan. Jadi minta hujan ini dia ada beberapa kaifiat. Sebahagian daripada ulama kata dia berdoa sahajalah. Doa. Mau doa pada setiap kali sembahyang 5 waktu berdoa, sembahyang 5 waktu doa minta hujan. Dia tidak ada sembahyang. Itu pendapat Abu Hanifah. Pas sembahyang 5 waktu kita berdoa lah minta hujan kalau berlaku musim kemarau. Pendapat yang kedua kata berdoa itu ketika sembahyang Jumaat. Sebab hadis-hadis yang berkaitan dengan istisqa kan. Rasulullah tengah khutbah. Tiba-tiba mari orang, "Wahai Rasulullah, jalan-jalan yang kami lalui, jalan raya dah rosak. Binatang-binatang ternakan mati, tumbuh-tumbuhan pun mati. Doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala menurunkan hujan." Jadi pendapat ulama yang kedua kata dia hanya istisqa ini bila kita sembahyang Jumaat. Sunat istisqa, minta hujan. Istisqa apa makna? Minta hujan. Iaitu apabila kita sembahyang Jumaat je. Ada dua pendapat. Pendapat pertama tadi setiap kali selepas sembahyang 5 waktu. Pendapat yang kedua nak sembahyang Jumaat je. Dia tidak ada satu sembahyang yang khusus yang dinamakan sembahyang istisqa. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga kata istisqa ni memang ada sunat sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan memang ada. Itu pendapat yang ketiga. Okey. Kembali kepada tajuk yang kita nak bincangkan pada malam ini. Iaitu pada istisqa, pada minta hujan itu dia ada doa. Doa ini ma'thur. Datang daripada Nabi SAW. Jadi setiap sesuatu musibah yang menimpa manusia ataupun sesuatu hajat yang kita perlukan, hajat yang perlu kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia ada doa-doa yang tertentu. Ada doa-doa yang tertentu yang kita boleh berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kadang-kadang sesuatu perkara, sesuatu isu yang tidak berlaku di zaman Nabi, sesuatu musibah yang tak berlaku zaman Nabi, kita boleh tak doa yang Nabi tak pernah doa? Boleh. Sebab doa permohonan hamba kepada Allah. Apa yang Nabi doakan sesuatu hajat yang berlaku kepada beliau dan hajat yang berlaku kepada umat Islam. Dia doa yang itulah berdasarkan kepada hajat dan keperluan. Kalau sekiranya kita ada hajat, hajat kita berbeza dengan hajat Nabi. Hajat kita berbeza dengan hajat para sahabat. Kita boleh doa walaupun doa itu tidak pernah didoakan, tidak pernah disebut oleh Nabi SAW. Okey, terus. Qala Imam Muslim wa haddatsana Yahya bin Yahya wa Yahya bin Ayyub wa Qutaybah bin Hujr. Qala Yahya akhbarana wa qala al-akharuna haddatsana Isma'il bin Ja'far an Sa'id bin Abi Namih an Anas bin Malik. Imam Muslim
rahimahullah ta'ala dengan sanadnya menyebut daripada Anas bin Malik. Sesungguhnya ataupun bahawasanya seorang lelaki. Seorang lelaki di sini maknanya sahabat lah. Cuma tak disebut nama dia. Seorang lelaki masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat. Terus daripada satu pintu, pintu masjid tu banyak. Beberapa buah pintu lah. Daripada arah Daril Qadha, nama tempat. Penjuru tempat daripada Darul Qadha. Okey, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Hal keadaannya waw haliyah. Bukan wa ataf tu, waw haliyah. Hal keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri berkhutbah. Di sinilah para ulama membahaskan berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW, khutbah itu wajib berdiri bagi yang mampu, dia tak boleh duduk. Sebab Rasulullah ni khutbah Jumaat, khutbah apa dia raya, khutbah apa-apa khutbah istisqa, semua dia berdiri. Mana dia duduk? Di sinilah ulama berpendapat berdasarkan kepada hadis ni wajib berdiri ketika khutbah. Wajib berdiri ketika berkhutbah. Kecuali apabila ada keuzuran, baru boleh duduk. Okey, terus. Lalu lelaki ini masuk dalam salah satu daripada pintu masjid, dia menghadap Rasulullah. Rasulullah pula menghadap kepada orang ramai. Sedang berkhutbah kan? Bila khutbah ni dia menghadap orang ramai, dia bukan menghadap kiblat. Jadi lelaki itu pula menghadap Rasulullah dalam keadaan berdiri juga. Okey, terus. Thumma qala ya Rasulullah, halakatil amwalu wa qata'atis subul. Okey. Lalu dia kata, wahai Rasulullah, rosak binasalah harta benda. Rosak jugalah jalan-jalan. Jalan yang dilalui oleh manusia ni rosak. Sebab apa rosak? Jalan di Mekah, Madinah ni, laluan dia maknanya tanah. Bukan ada jalan tol macam kita ni. Jadi bila kemarau terlalu panjang, jalan tu jadi merengkah, tanah keras kan. Akhirnya rosak. Terputuslah jalan, rosak. Lalu dengan sebab kemarau yang panjang juga, tumbuh-tumbuhan mati. Binatang ternak kan pun mati. Kerana tumbuh-tumbuhan, binatang memerlukan air sebagaimana manusia juga. Jadi sumber air terputus dengan sebab kemarau yang panjang. Okey, terus. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menurunkan hujan kepada kami. Yughithna di sini ada dua makna. Pertamanya dengan maksud turunkan hujan. Yang keduanya dengan makna istighatsah. Apa makna istighatsah? Istighatsah ini minta sesuatu pertolongan. Apa makna istighatsah? Istighatsah minta sesuatu pertolongan ketika berlaku kesulitan. Istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Bila kamu beristighasah, berdoa kepada Allah Ta'ala ketika berlaku musibah, bencana, niscaya Allah Ta'ala akan memakbulkan permintaan kamu. Jadi di sini kita dah sebut hari itu perbezaan antara istighasah, isti'adzah dan juga isti'anah. Yang tu tuan-tuan cek balik, tengok balik pengajian kita yang lepas. Jadi kalau kita ulang jadi panjang, jadi kita terus. Maknanya di sini, maksud yang paling betul di sini, sebagaimana yang disebut oleh Imam Nawawi, maknanya makna pertama. Arisna, turunkan hujan kepada kami. Itu maksud yang tu lebih tepat. Daripada maksud istighasah, minta tolong. Makna yang paling tepat, yang sahih, maknanya hujan inilah. Turunkanlah hujan kepada kami.
Lalu Anas berkata terus, قال ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه. qala Anas yang meriwayatkan hadis ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat dua tangannya. Lalu dia, okey terus. ثم قال اللهم أغثنا. Kemudian Rasulullah berdoa, ya Allah, turunkan hujan kepada kami ataupun hujanilah kami. Dua kali. Tiga kali. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah, hujanilah kami ataupun ya Allah, turunlah hujan kepada kami. Terus قال أنس ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. dia kata, demi Allah, dia kata, kami tidak melihat ke arah langit daripada awan ataupun gempalan daripada awan. Maknanya tumpukan daripada awan, tak nampak. Bila kami tengok ke langit, tak nampak awan. Okey, dan juga terus ما بيننا وبين سمع من بيت ولا دار. kami tidak nampak kepada tempat-tempat yang tinggi. Maknanya tempat-tempat yang gunung ganang lah. San'ati ni tempat yang tinggi, maknanya gunung ganang, rumah-rumah dan juga kampung-kampung. Lalu قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الكرسي. tiba-tiba, mula-mula tengok kat atas tak ada tanda apa. Tiba-tiba, tak semena-mena kami tengok, dia kata, daripada belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datangnya awan. Seperti awan itu berbentuk perisai. Tahu tak perisai? Macam mana perisai? Perisai yang dulu orang berperang dengan menggunakan pedang, tembing, lombak kan. Dia bukan kereta perisai. Bukan kereta perisai, kereta kebal. Masa tu kereta kebal. Kereta kebal, kereta perisai tak ada. Perisai ni orang kat tangan tu. Bila orang nak letakkan tepih dengan tu, nak panah kan tertepih dengan perisai tu, dia nampak tumpuk-tumpuk macam tu lah. Macam perisai. Di atas langit. Okey, terus. فلما توسطت السماء انتشرت. Apabila awan itu sampai di pertengahan langit, lalu dia bertebaran, summa amtar. Kemudian diturunkan hujan. Cepatnya Rasulullah berdoa ni terus makbul. Mula-mula tak nampak lagi, terus tiba-tiba terus datangnya awan dalam bentuk kelompok-kelompok, lalu menurunkan hujan. Okey, terus. قال فلا والله ما رأينا الشمس شمسا. Lalu Anas kata, demi Allah, maka demi Allah, kami tidak melihat matahari selama seminggu. Seminggu hujan. Hari hujan banjir. Okey, terus. قال ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. Kemudian Anas kata, masuk seorang lelaki daripada pintu tersebut. Pintu yang dimasuki oleh lelaki yang pertama tadi. Lelaki yang pertama kan minggu lepas datang seorang lelaki masuk ke arah satu pintu, lalu menghadap Rasulullah, minta Rasulullah berdoa. Jadi seminggu selepas itu datang lelaki pula masuk dalam pintu yang sama. Dia di depan tu dia ada sebutlah dalam riwayat Bukhari pun kita dah baca. Lelaki yang kedua itu adakah lelaki yang sama? Orang yang sama. Yang pertama minta doa supaya diturunkan hujan. Datang minggu yang kedua, dia minta supaya Rasulullah berdoa supaya dia berhentikan hujan. Adakah lelaki itu orang yang sama, individu yang sama? Okey, terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun yakhutub. Rasulullah dalam keadaan berdiri, dia sedang berkhutbah. Fastaqbalahu qa'iman. Lalu lelaki yang datang itu, datang minggu yang kedua tu kan, menghadap Rasulullah dalam keadaan berdiri. Faqala ya Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, halakatil amwalu wa inqata'atis subul.
Rosaklah pula harta benda. Dan juga jalan-jalan yang dilalui itu dah musnah. Tadi kita sebut pertamanya rosaknya harta benda sebab apa? Sebab kemarau terlalu panjang. Dalam riwayat yang lain, pokok sampai jadi kuning kekuningan. Pokok jadi kering, hujan tak turun. Datang pula hujan selama seminggu, tanaman pun jadi musnah pula. Jalan-jalan raya pun rosak habis. Jadi rosak pula dengan sebab hujan. Tadi dengan sebab kemarau. Macam yang berlaku sekarang ni kan. Jalan-jalan raya habis, kereta habis, rumah sampai tenggelam. Tu kalau hujan turun. Jadi hadirin sekalian, kita nak tentu macam mana tu hujan tu. Yang orang duk buat andaian-andaian tertentu. Hujan ni kerana bala, hujan ni kerana buat maksiat. Dia tahu yang mana? Ada mana Rasulullah ni, Rasulullah dengan sahabat buat maksiat ke? Itu adalah satu takdir daripada Allah. Ketentuan daripada Allah. Sama ada kemarau ataupun hujan. Jadi bila ditimpa, kadang-kadang musibah dengan kemarau yang panjang pun boleh jadi satu musibah, maknanya ujian. Apa makna musibah? Ujian. Sebab tu di dalam ayat Quran tu, wa idh najaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Bala', satu ujian daripada Allah Taala. Kepada para nabi pun kena. Adakah nabi buat maksiat? Para sahabat pun kena. Jadi kita tak tahu takdir yang datang daripada Allah Taala. Yang pasti dia ujian untuk melihat sejauh manakah keimanan, kesabaran dan ketabahan kita. Bukan ujian yang golongan yang ditimpa musibah sahaja, termasuklah orang yang tak kena. Kita sensitif atau tak sensitif? Bagi tak selalu bantuan? Kita berdoa tak supaya mereka diselamatkan oleh Allah, harta benda mereka, nyawa mereka, harta benda dan apa yang mereka miliki. Kita doa tak? Kita bagi bantuan tak? Kita simpati ke tak? Bukan ujian kepada mangsa banjir sahaja ataupun golongan yang ditimpa musibah. Termasuklah ujian bagi kita. Kita prihatin tak melihat nasib orang lain ditimpa kesusahan, kesulitan dan penderitaan. Jadi ujian ni dia melibatkan ramai pihak. Bukan saja orang yang ditimpa musibah. Okey, terus. Doalah pula kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berhentikan hujan daripada kami. Qala, Anas kata, terus. Lalu Rasulullah SAW pun mengangkat dua tangannya. Mengangkat dua tangannya maknanya untuk apa dia angkat tangan? Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, terus. Ya Allah Tuhan kami, turunlah hujan di persekitaran kami, di sekeliling kami, jangan turun di atas kami. Sebab apa Rasulullah doa macam tu? Rasulullah tak doa supaya berhentikan hujan di dalam semua tempat, semua kawasan, semua daerah. Tak. Dia kata berhenti hujan atas kami. Dan bukan sekitar kami. Maknanya atas kawasan kami je. Maknanya tempat-tempat lain mungkin masih menurunkan hujan. Maknanya berhentikan hujan sekitar kami. Dan jangan hujan ni atas kami. Bukan jangan berhenti semua tempat jangan hujan. Mungkin kawasan kita dah air terlalu banyak sehingga melibatkan banjir. Mungkin tempat lain masih memerlukan hujan. Tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, binatang ternakan tempat yang lain masih memerlukan hujan. Jadi turun belah sana, jangan turun belah sini. Tengok cara Rasulullah berdoa tu kan. Kawasan kami, atas kami jangan hujan. Okey, terus. Turunlah hujan tempat yang tinggi, tempat yang rendah. Maknanya tempat lain yang masih memerlukan hujan, memerlukan air, maka turun di situ. Terus. Dan kebun-kebun. Tengok. Hujan di situ. Rasulullah tak kata berhenti semua tempat, jangan hujan. Tak. Kalau kebun-kebun tempat yang memerlukan hujan, maka turun di sana. Ada tempat juga tumbuh-tumbuhan pokok. Okey, terus. Tempat tumbuhnya pokok. Tadi butunil audiyati, lembah-lembah yang ditumbuhi akan tumbuh-tumbuhan. Di sini pokok-pokok. Maka serta-merta terhentinya hujan
Nak cerita apa tuan-tuan? Tadi tengah kemarau panas tadi, doa, tiba-tiba turunnya hujan. Yang ni bila berdoa, serta-merta habis taja doa, terus berhentinya hujan. Nak ceritanya makbulnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia pantang angkat tangan. Angkat tangan Allah Taala makbul, tapi dia pula malukan semua doa pula. Ada doa-doa tu yang dia tangguh di akhirat nanti. Di antaranya untuk bagi syafaat kepada umat dia. Rasulullah ni boleh diangkat tangan Allah Taala makbul. Dia tanpa hijab, tak ada dinding. Tak ada tabir antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, terus. Wa kharajna namshi bi syamsi. Bila berhenti hujan, datang pula, muncul pula matahari. Kami keluar di dalam keadaan panas matahari. Bukan saja berhenti hujan, Allah Ta'ala munculkan, terbitkan matahari. Okey, terus. Qala syarikun fasa'atu Anas bin Malik. Syarik tanya kepada Anas bin Malik, Ahwa ar-rajul al-awwal. adakah lelaki yang pertama tadi berdoa, lelaki yang kedua tadi, adakah ianya individu yang sama? Hak minta hujan dan suruh berhenti hujan, lelaki mana? Nah, kita tak tahu, tak pasal. Okey, terus. Qala la adri. Okey, terus. قال إمام مسلم وحدثنا داود بن سيد حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi dalam Sahih Bukhari dikatakan lelaki yang pertama tu, hak minggu kedua datang minta doa supaya Rasulullah minta doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala berhentikan hujan. Dan riwayat Bukhari kata lelaki yang pertama tu. Ada riwayat kata individu yang lain. Okey, terus sampai kat mana tadi? Imam Bukhari dengan sanad menyebut daripada Anas bin Malik, dia kata telah menimpa manusia pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Timpa apa? Timpa musim kemarau panjang. Maka ketika kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Maknanya riwayat itu banyak. Hak ni disebut dengan Badui pula datang bertemu dengan Rasulullah. Maknanya musim kemarau yang panjang yang berlaku dengan Rasulullah tu bukan sekali ya. Ada beberapa kali ya. Okey, terus. Faqala ya Rasulullah halakal mal wa ja'al iyal. Rosak binasalah harta benda, laparlah ahli keluarga. Bila hujan, bila kemarau panjang, tumbuh-tumbuhan pun tak boleh nak hidup, lapar tak? Tanam-tanaman tak boleh hidup. Negeri mana yang panjang, kemarau panjang bertahun-tahun tu, yang kanak-kanak kecil, perut dia, kepala je besar kan? Makanan tak ada. Makanan yang berzat pun tak dapat dinikmati. Negeri mana? Belah Afrika, Habsyah kan? Yang rambut ni rentin tu. Allah kesian tengok. Tumbuh-tumbuhan tak hidup, binatang pun kukuh kering. Tengok. Berlaku kemarau yang terlalu panjang. Jadi mari orang Badui ni kata, Allah, dia kata, wahai Rasulullah, rosak binasa harta benda, ahli keluarga melapor kelaparan. Lalu Anas menyebut dengan hadis yang panjang dengan maknanya. Sebab makna sama dengan hadis pertama dengan hadis yang kedua tadi. Okey, terus. Bihi qala Allahumma hawalaina wa la alaina. Okey. Lalu dalam hadis ini menyebut hawalaina. Hadis tadi sebut apa? Hawalaina. Maknanya hawalaina dengan lafaz jamak. Tadi hawalaina. Okey, terus. Qala fama yushiru biyadihi ila nahiyatin illa tafarradat. Maka tidaklah Anas kata, tidaklah Rasulullah SAW mengisyaratkan kepada salah satu sudut melainkan terbuka. Maka aku melihat Madinah seumpama lubang dan telah mengalirlah air kepada lembah-lembah. Okey, terus.
ولم يأتي أحد من ناحية إلا أخبر بزوجه. Maknanya tidak ada orang yang datang daripada mana-mana arah melainkan beritahu dengan banyak hujan yang lebat. Rasulullah tunjuk tak mana tu, datangnya awan, turunnya hujan. Sehingga pada masa tu Anas kata, tak ada orang mari daripada mana-mana jalan, mana-mana penjuru, kan jalan tu banyak. Setiap orang mari melalui laluan-laluan mana pun beritahu, hujan lebatlah kawasan aku, hujan lebatlah kawasan ni. Maknanya hujan merata tempat. Hasil berkat doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, terus. قال إمام مسلم وحدثني أبي يعلى بن محمد ومحمد بن أبي بكر القدري قال حدثنا معتمر حدثنا عبيد الله عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام إليه الناس فصاحوا وقالوا يا نبي الله قمت المطر والنار والشجر. Maka hadis tu macam di atas tu juga, cuma ada perbezaan di surah apa dia? Qahatal matar, terhentinya hujan. Wahmarat asyajar, kemerahanlah pokok kayu. Apa maksud kemerahan? Daun-daun dia jadi merah kering kan? Kan musim kemarau ni daun-daun kayu jadi kering. Kalau tempat kita nampak daun kering ni pokok apa? Yang terselah, pokok getah kan? Sebab tu musim kemarau orang tak nak getah. Sebab apa tak nak getah? Apa tahu? Tuan-tuan ni pernah nak getah? Sebab apa bila kemarau yang panjang sehingga daun-daun getah tu jadi kering, jadi kuning, sebab apa orang tak tahu getah masa tu? Susu pun tak ada. Kurang. Satu soalan. Betul boleh jawab. Soalan yang kedua, kalau musim hujan pula, sudah satu susu banyak, kenapa tak tahu getah juga musim hujan? Musim kemarau, okey, susu tak ada. Sebab tu orang tak nak getah musim kemarau. Kalau kemarau yang panjang kan, jawapannya tadi susu tak ada, kering, pokok getah kering. Kalau musim hujan, sepatutnya hari-hari tahu getah. Sebab air banyak. Campur dengan susu lagi banyak. Kalau sekilo jadi 5 kilo. Sebab apa jawapannya, Syekh? Dia tak masuk lampuk lah. Jawapan tu betul. Air tu terlalu banyak, susu tak masuk lampuk dan jadi cair. Cair ni tak laku lah. Tapi ada juga orang Melayu kita, dia campur dengan ubat 3 kaki nak bagi. Ada kan? Selalu tengok orang dulu. Kadang-kadang kalau buat getah susu, getah cair, getah susu, dia campur dengan ubat 3 kaki. Nak bagi jadi pekat. Abang Mai pernah buat itu tak? Mengaku. Saya pakai tembak rambang lah. Cina kan tahu. Tu dah kita menipu. Kita dah ingat menipu Cina tak berdosa dulu. Menipu siapa pun berdosa. Atas nama tipu Melayu, tipu Cina berdosa semua. Dulu orang buat 3 kaki, yang kecil-kecil dulu, campur dengan susu getah, nak bagi jadi pekat. Maknanya kalau dia noreh musim hujan pun tak apa. Kalau dia buat getah beku pula, dia bubuh apa dalam tu? Dia bubuh batu ataupun pasir. Tu sebab tu timbang berat. Sebab tu timbang berat. Tapi sekarang ni Cina dah cerdik, dia belah. Bila kita beli jual getah beku, dia belah. Dia tengok. Oh, ada batu. Dia tolak berkilo-kilo sebab kita tipu. Dia nak tipu saja. Nak bagi berat macam mana? Nak bagi pekatnya susu getah tu macam mana? Semua ada jalan tipu. Jadi bila dah kita mengaji hadis ni, kita kena faham bahawa tipu ni dia berdosa. Tak kira Melayu, tak kira orang Cina. Tak kira orang Islam, tak kira orang kafir. Benda tu yang kita nak tahu. Kau tidak memanjang air buat benda salah. Sampai ke mati buat benda salah kan? Okey, terus. وساق الحديث وفيه من رواية عبد الأعلى فتخشعت عن المدينة وجعلت تنكر حواليها وما تنكر بالمدينة فترة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. Bila Rasulullah berdoa, tempat lain turun hujan. Madinah tidak turunnya hujan. Dia turun hanya di persekitaran, di luar daripada kawasan Madinah.
Tidak turun pun satu titik pun tak turun. Berhenti serta-merta bila doa Rasulullah tadi. Okey, terus dia kata lalu aku melihat Anas kata di Madinah ni macam satu bulatan. Maknanya satu tempat tak hujan, tempat lain hujan. Hasil daripada doa Rasulullah. Satu lingkaran ataupun bulatan. Okey, terus. قال ابن مسلم وحدثناه أبو كريب حدثنا أبو إسحاق عن سليمان بن المغيرة الثابت عن أنس بنحوه وزاد فألف الله بين السحاب. Daripada sabit pula Allah Ta'ala menghimpunkan al-lafa, menghimpunkan di antara awan-awan sebelum diturunkan hujan. Betul? ومكثنا حتى رأيت الرجل شديدا تريده نفسه أن يأتي أهله. Dalam tu kami berhentilah, tak boleh nak keluar mana. Sehingga aku lihat Anas kata seorang lelaki bersangatan tahummuhu nafsuhu. Dia teringin sangat nak balik ayat tiya ahlahu. Hati dia gelisah nak balik ke rumah dia. Sebab hujan tu terlalu lebat dan lama pula. Macam kita lah kalau duduk di luar lama-lama. Buruk pula tengah lapar. Cepat-cepat bergegas nak balik. Kelang kabut nak balik. Tapi kalau ada kereta tak apa lah. Masa dulu mana ada kereta. Payung pun tak ada. Jadi tak sabar-sabar duduk di masjid tu nak keluar nak balik cepat ke rumah ni. Jadi tak dapat balik juga sebab hujan lebat. Hujan terlalu lebat. Okey, terus. مسلم وحدثنا هارون بن سعيد الأيوبي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة أن حفص بن عبيد الله بن أنس بن مالك حدثه أنه سمع أنس بن مالك يقول جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو على المنبر واختص الحديث وجاء Anas pun mengkisahkan hadis itu. Lalu ditambah lagi ada riwayat yang berikutnya, iaitu dia awan itu maknanya terpecah-pecah. Sebagaimana cariknya kain selimut apabila dilipat. Kain selimut bila pecah koyak kan, awan nampak macam tu lah. Lubang sana, lubang sini. Okey, terus. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن بناني أنس قال أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر. Okey, Anas dan riwayat yang khususnya Imam Bukhari dengan sanadnya daripada Anas bin Malik. Anas kata telah menimpa kami oleh hujan dan kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah dihujani akan kami dan kami berserta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah pun tanggalkan sebahagian daripada pakaiannya. Dia buka sebahagian daripada pakaiannya. Sehingga badan dia terkena air hujan. Dia buka sebahagian daripada pakaiannya, lalu badannya ditimpahi, dibasahi oleh hujan. Lalu Anas kata, wahai Rasulullah, kenapa buat begini? Kenapa buat tanggal baju? Bukan sebahagian daripada pakaian yang dia ditanggalkan, sebab apa? Kerana hujan ni baru turun dengan perintah Allah. Dia bukan panggil semua. Sebahagian daripada badan dia terkena air, bukan semua pakaian yang duduk di badan dia. Dia kata ini hujan baru turun dengan perintah Allah. Di sini Imam Nawawi kata Rasulullah ambil berkat daripada hujan yang pertama turun. Rasulullah mengambil keberkatan air hujan yang pertama turun. Maknanya ada kebaikan rupanya hujan yang pertama tu. Kalau hujan yang dah pertengahan yang lama-lama tu mungkin mendatangkan mudarat. Tetapi hujan yang pertama itu mendatangkan keberkatan. Di sinilah maknanya wujudnya isu berkat. Berkat itu adalah Allah Ta'ala maha berkat. Daripada Nabi pun boleh dapat keberkatan. Wallahu alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.